Saya hanya akan menumpukan perbahasan saya kepada dua putiran di bawah P30, iaitu berkenaan dengan peruntukan pembangunan. Perkara pertama yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan putiran 00200 di bawah tajuk Jabatan Kimia Malaysia. Saya nampak ada pertambahan 22 juta tahun lepas peruntukannya kepada 38 juta. Saya menyambut baik. Sebab Jabatan Kimia ni walaupun tak ramai yang berikan tumpuan selama ni, tetapi ia adalah satu jabatan yang sangat signifikan, satu jabatan yang perlu diperkasakan, perlu diberikan dana yang lebih untuk dia dibangunkan fasiliti dan juga kemampuannya. Saya bagi dua contoh yang sangat mustahak. Yang pertama, tentang forensik. Banyak kes-kes di mahkamah terpaksa tangguh. Terpaksa ditangguhkan kerana hasil ujian daripada Jabatan Kimia yang belum disiapkan. Jadi signifikan dia bukan melibatkan Jabatan Kimia saja, dia melibatkan agensi lain termasuk proses di mahkamah. Dan begitu juga saya mohon cadangkan kepada MOSTI berkenaan dengan Jabatan Kimia ni, khas untuk ujian DNA. Boleh tak MOSTI ataupun arahkan kepada Jabatan Kimia supaya mewujudkan satu session khas untuk mereka yang terlibat dalam memohon kewarganegaraan, di mana kalau kanak-kanak tu merupakan anak kandung kepada warga negara Malaysia, yang ayahnya warga negara Malaysia walaupun ibu kandungnya adalah warga asing. Sebab bagi saya ujian DNA itu adalah satu pengesahan saintifik yang diiktiraf di seluruh dunia. Cuma sekarang ni banyak ujian DNA dia melibatkan kos, dan untuk keluarga yang kurang mampu, mereka tidak dapat menjalani ujian ini sebab melibatkan bayaran. Jadi boleh tak Jabatan Kimia sendiri mewujudkan satu seksyen khas untuk golongan B40 yang mempunyai masalah ini. Dan perkara kedua yang saya nak sebutkan adalah di bawah butiran 00800, iaitu di bawah tajuk Program Penyelidikan dan Pembangunan R&D. Saya nampak ada pertambahan peruntukan 46 juta kepada 60 juta pada kali ini. Saya menyambut baik. Cuma saya nak sebutkan perkara ini bersama dengan satu institut yang dinamakan Institut Penyakit Berjangkit Malaysia. Kali pertama ia disebutkan institut ni, saya ulangi Institut Penyakit Berjangkit Malaysia. Kali pertama institut ni disebutkan adalah ketika pembentangan rancangan Malaysia ke-12 oleh bekas Perdana Menteri pada tahun lepas, bahawa institut ni akan didirikan di Bandar Anstek di bawah Parlimen Rasa. Saya tak nampak ada mana-mana putiran khas berkenaan dengan institut ini di buku belanjawan yang diberikan. Jadi saya mohon, apakah status institut ini? Sebab ketika pembentangan IMK 12 pada tahun lepas, dikatakan bahawa institut ini akan didirikan bermula pada tahun ini. Jadi di mana butiran dia dan apakah progres ataupun perkembangan terkini status pembangunan untuk institut ini? Sebab kita nampak ia penting, ia juga selaras dengan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara. Sebab selepas kita mengharungi pandemik yang paling teruk dalam pembangunan manusia moden, pandemik COVID-19 2-3 tahun ini, ia mengajar kita sebenarnya lebih memberikan tumpuan kepada R&D, lebih memberikan fokus dan peruntukan kepada bidang penyelidikan supaya Malaysia satu hari nanti tidak perlu lagi bergantung kepada vaksin yang diimport dari luar. Maknanya kita mempunyai kemampuan diri kita sendiri, negara kita sendiri untuk mewujudkan ataupun menghasilkan vaksin untuk rakyat Malaysia. Dan sudah tentunya jika kita mampu berbuat demikian, status kita maknanya kita sudah maju ke depan dan kita boleh ekspor kepada negara lain. Sudah pastinya dia bukan setakat menguntungkan rakyat Malaysia, tetapi lebih daripada itu adalah ia akan membolehkan vaksin kita dipasarkan di antara bangsa. Jadi saya nak mohon, di bawah 60 juta tersebut, apakah program-program khas dan apakah yang R&D yang terlibat, sama ada dia melibatkan apa-apa produk baru, tapi pastinya dia kena memenuhi faktor keboleh pasaran supaya apa-apa produk yang dihasilkan boleh dipasarkan di pasaran antarabangsa. Sekian saja perbahasan saya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Nerus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya nak terus pergi kepada beberapa perkara yang saya nak sampaikan pada petang ini. Pertamanya, saya suka merujuk dari butiran 00800 muka surat 331 Program Penyelidikan dan Pembangunan R&D. Saya dapati jumlah yang agak besar yang diperuntukkan bagi penyelidikan dan pembangunan, dan saya minta kementerian jelaskan bagaimana peruntukan ini dapat membantu bidang pendidikan dan pembangunan seterusnya dapat dikomersialkan. Begitu juga dengan produk-produk inovasi yang telah berjaya di peringkat antarabangsa. Sebagai contoh, antaranya pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Panji Alam, Kuala Terengganu telah berjaya menggondol 4 anugerah utama dalam pertandingan 11th European Exhibitions of Creativity dan Innovation dengan izin Yang Pengerusi yang berlangsung di Romania. Jadi bagaimana usaha kementerian untuk mengembangkan lagi dan mengkomersialkan produk-produk inovasi yang telah berjaya seperti ini. Yang keduanya, Puan Pengerusi, saya merujuk pada butiran 09000 muka surat 331 juga bertajuk pelbagai suntikan equity. Sebanyak RM55 juta diperuntukkan bagi pelbagai suntikan equity. Saya ingin mendapat maklumat terperinci agensi mana di bawah Musti yang mendapat suntikan ini dan siapakah yang akan dapat manfaat daripada peruntukan ini. Saya ingin mencadangkan agar suntikan equity ini digunakan sama seperti mekanisme pembiayaan equity Malaysia Venture Capital Management Berhad MAVCAP melalui Fund of Funds model. Seterusnya kementerian memfokuskan pelaburan equity ini dalam syarikat-syarikat startup yang telah menerima pembiayaan di bawah Musti bersama dengan syarikat venture capital swasta dan antarabangsa dengan nisbah padanan 1:1. Ini sekaligus dapat membantu negara kita untuk mencapai 5 syarikat unicorn sebelum 2025. Puan Pengerusi, juga saya suka merujuk pada butiran 040900 muka surat 330 bertajuk Malaysian Bioeconomy Development Corporation. Sejauh manakah kejayaan dan sumbangan yang telah diberikan oleh Bioeconomy Corporation ini kepada sekuriti makanan negara sejak daripada penubuhannya dan terkini yang telah dipindahkan daripada MAFI kepada Musti? Apakah perancangan kementerian bagi mengoptimalkan Bioeconomy Corporation untuk tujuan sekuriti makanan negara seterusnya menghadkan import sumber bekalan makanan dari negara-negara luar, lebih-lebih lagi dalam tempoh krisis di mana yang hampir berlaku pada hari ini. Terusnya, Puan Pengerusi, di bawah butiran 050200 muka surat 330 tajuk penyelenggaraan dan perbaikan bangunan. Ini satu berita yang agak menyedihkan kita kerana telah diviralkan gambar-gambarnya pada akhir tahun 2022, Disember yang lalu, iaitu tentang penyelenggaraan Pusat Sains Negara PSN yang menunjukkan dalam gambar tersebut baldi-baldi yang digunakan untuk menadah air hujan, ekoran bumbung PSN yang bocor. Hal ini bukan sahaja memberi impak terhadap keselamatan pengunjung dan juga menyebabkan kerosakan alat-alat yang ada di PSN ini, namun lebih memalukan apabila sebuah pusat tarikan yang gah di peringkat antarabangsa seperti PSN, namun bangunan dan fasiliti yang usang menjadi cerminan seolah-olah ia bertaraf seperti dewan komuniti di kampung-kampung. Oleh itu, saya mohon penjelasan Menteri mengenai status penyelenggaraan terkini Pusat Sains Negara, sama ada bahagian-bahagian yang usang, bukan sahaja bumbung, bahkan bahagian lain telah diselenggarakan, sedang diselenggara atau masih di peringkat perbincangan. Juga saya mohon perincian jumlah peruntukan bagi tujuan penyelenggaraan PSN ini. Dan yang akhirnya, Puan Pengerusi, sebagaimana yang ramai disebut oleh ahli-ahli Dewan sebelum ini, iaitu butiran 040700 muka surat 330 Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia NIBM yang menyebut tentang, ramai ahli-ahli yang telah menyebut tentang pembangunan vaksin. Tapi saya bukan saja vaksin yang saya kecewa semasa wabak baru ini, kita lambat juga mengeluarkan reagen untuk test kit. Untuk test kit untuk mengesan penyakit COVID pun kita lambat keluar, apatah lagi nak bercakap tentang vaksin, tentang antiviral dan sebagainya. Diharapnya pihak kementerian dapat mengambil suatu tindakan yang berkesan untuk kita menjadi negara yang boleh bukan sahaja
mengeluarkan vaksin, mengeluarkan reagen untuk test kit dan juga antiviral di masa depan, insya-Allah. Itu sahaja yang dapat disampaikan kepada petani. Terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Saya jemput Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih kepada Puan Pengerusi. Saya ingin menyentuh Kepala P30 butiran 00800 iaitu program R&D yang diberikan peruntukan sebanyak 60 juta ringgit. 60 juta ringgit adalah amat kurang jika kita mahu mencapai negara berteknologi tinggi. Sedianya perbelanjaan sumbangan tahunan kepada pertubuhan antarabangsa di bawah Kementerian Luar Negeri adalah sebanyak 113 juta, 2 kali ganda dana untuk R&D kita. Perbandingan GERD ataupun Gross R&D Expenditure per GDP dengan izin menunjukkan bahawa kita jauh ketinggalan berbanding dengan Korea, Switzerland maupun Taiwan. Maka sudah tiba masanya kita lebih tertumpu kepada apply research ataupun penyelidikan gunaan. Banyak telah diperkatakan tetapi bagaimana untuk melaksanakannya? Cadangan saya adalah pertama, memberikan mandat kepada MOSTI untuk membuat penyemakan nilai komersial projek R&D di IPTA, IPTS serta semua agensi yang menjalankan R&D dan hanya memberikan geran ataupun sokongan kepada projek yang ada potensi untuk dikomersialkan. Kedua, melantik mentor industri ataupun industrial mentor di kalangan veteran dan pesara daripada MNC ataupun GLC yang dalam bidang teknologi supaya mereka turut memberikan input kepada projek-projek R&D ini agar ianya kekal relevan kepada keperluan semasa. Amalan ini telah pun diamalkan di Jepun, Singapura dan Korea dan terbuktinya berjaya. Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh P40009 Bioeconomy Corporation. Program kerjaya dan keusahawanan bioagrotech dan biopharmaceutical ataupun BEST 2.0 telah berjaya membantu 50 daripada 63 siswaza dan graduan yang menyertai program tersebut untuk mendapatkan pekerjaan tetap dalam dua bidang itu sejak dilancarkan pada September 2021. Justru, adakah kementerian bercadang untuk meneruskan program ini dengan penambahbaikan yang lebih baik? Puan Pengerusi, Kepala B30 040300 Meranti dibaca bersama dengan P30 01300 Teknologi Park Malaysia dan juga P30 040800 Magic dan P30 08000 juga Magic bererti bahawa sejumlah 50 juta perbelanjaan bekalan dan 38 juta tujuan pembangunan telah pun diperuntukkan untuk Meranti. Di samping itu, 25 juta juga diperuntukkan kepada Malaysia Global Innovation dan Creativity Centre ataupun MAGIC. Kita sedia maklum bahawa MAGIC telah pun bergabung dengan TPM dengan penjenamaan baru iaitu Meranti. Maka jumlah peruntukan untuk kedua-dua agensi ini adalah sebanyak 113 juta. Ini tidak mengambil kira aset TPM yang mempunyai tanah prima seluas 686 ekar dan lain-lain. Persoalannya, mengapakah selepas hampir 20 tahun TPM ini beroperasi, kerajaan masih perlu membiayai kos yang beratus juta setiap tahun? Apakah rancangan lepas tangan, kita panggil, supaya Meranti boleh berdikari dari segi kewangannya dan tidak terjadi isu soft budget dengan izin, iaitu kebergantungan kepada dana awam tersebut diteruskan? Satu lagi perkara adalah tentang penstrukturan agensi yang tidak masuk akal. Kita semua sedar bahawa selepas beberapa tahun membina jenama MAGIC di peringkat global, nilai dan imej agensi ini sebenarnya amat tinggi. Mengapakah melenyapkan branding MAGIC dan mengangkat nama Meranti yang baru dan jarang dikenali sebagai pusat syarikat pemula? Selain itu, program International Innovation Hub IIHash yang dijalankan oleh Meranti merupakan program yang baik untuk menggalakkan perkongsian teknologi, peningkatan kemahiran dan akses pasaran antarabangsa dalam kalangan usahawan di negara kita. Persoalan saya adalah, adakah kementerian akan meluaskan inisiatif ini terutamanya melibatkan syarikat-syarikat dalam negara ASEAN? Saya ingin juga menyentuh sikit tentang B30 Pusat Sains Negara. Saya tidak ingin masuk dalam bidang yang disebut oleh wakil tadi.
Cuma saya ingin menekankan bahawa kita perlukan satu sistem booking online, sistem tempat online untuk pengunjung-pengunjung, dan kita perlu memperbaiki loker yang bermasalah, dan juga kita perlu juga mengemaskini laman web yang telah pun dilihat usang dan outdated. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Sekarang saya minta Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab dalam masa 20 minit. Silakan. Terima kasih Puan Pengerusi. Selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli yang berhormat, seramai 13 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam sesi perbahasan bajet 2023 peringkat jawatan kuasa yang menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI. Ini jelas menunjukkan sokongan dan juga penghargaan ahli-ahli yang berhormat terhadap usaha kementerian bagi memartabatkan agenda sains, teknologi dan inovasi atau STI negara sejajar dengan konsep Malaysia Madani. Seperti mana ahli-ahli yang berhormat sedia maklum, bajet MOSTI bagi tahun 2023 menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, bagi tahun 2023, MOSTI menerima peruntukan sebanyak 1.114 bilion ringgit, di mana bagi bajet mengurus berjumlah 673,501,300, bagi bajet pembangunan pula berjumlah 747,800. Kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini, peruntukan mengurus MOSTI bagi tahun 2023 telah meningkat sebanyak hampir 149 juta ataupun sebanyak 28.34%, iaitu daripada 524 juta 775,300. Saya ulangi sekali lagi, 524,775,300 ringgit kepada 673,501,300 ringgit. Manakala bajet pembangunan juga mencatatkan peningkatan sebanyak hampir 50 juta ringgit, iaitu sebanyak 12.8%, iaitu daripada 390 juta 721,500 kepada 440 juta 747,800. Hal ini jelas menunjukkan kepekaan kerajaan dalam mengutamakan research, development, commercialization and innovation dengan izin RDC&I sebagai pemangkin kepada pertumbuhan keluaran kasar dalam negara. MOSTI juga sedang memperhebatkan lagi gerak kerja nasional bagi merancangkan penglibatan sektor swasta serta industri sebagai penggerak utama R&D sekaligus memperkukuhkan kedudukan ekosistem RDC&I negara. Puan Pengerusi, saya akan menyentuh isu secara menyeluruh dahulu berkaitan dengan bajet belanjawan MOSTI sebelum saya beralih kepada menjawab soalan-soalan yang sangat spesifik daripada ahli-ahli yang berhormat. Hampir kesemua ahli yang berhormat yang telah berbahas telah bertanya tentang program-program di bawah peruntukan bajet pembangunan MOSTI. Bajet pembangunan MOSTI ini dia dipecahkan kepada 3 kategori. Yang pertama, program pembangunan perkhidmatan STI
Yang kedua, program penyelidikan STI dan yang ketiga adalah program pengkomersialan STI. Bagi tahun 2023, sebanyak 112 juta 331,800 telah diluluskan di bawah program pembangunan perkhidmatan STI. Peruntukan ini bertujuan untuk membangun dan menaik taraf makmal jabatan dan agensi MOSTI dengan kelengkapan teknologi yang terkini sekaligus menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan. Bagi program yang kedua iaitu program penyelidikan STI, sebanyak 113,134,000 telah diluluskan bertujuan untuk merancangkan lagi aktiviti R&D negara serta membangunkan teknologi dan inovasi baru yang boleh meningkatkan pendapatan dan daya saing negara. Bagi kategori program pengkomersialan STI, sebanyak 215,282,000 telah diperuntukkan dengan tujuan untuk memperkukuhkan ekosistem startup negara melalui pembiayaan dan program pembangunan kapasiti. Melalui peruntukan pembangunan bagi tahun 2023, sebanyak 67 projek telah diluluskan, di mana 6 projek merupakan projek baru, manakala baki 61 projek adalah projek sambungan. Projek-projek baru yang diluluskan adalah seperti berikut. Yang pertama, membina kuartus baru bagi menggantikan kuartus usang di Jabatan Kimia Cawangan, Bintulu, Sarawak. Yang kedua, untuk penggantian peralatan saintifik, peperiksaan kompetensi kebangsaan pegawai perlindungan sinaran. Yang ketiga adalah projek pembangunan pelan tindakan kesihatan planet negara di bawah Akademi Sains Malaysia. Yang keempat adalah kajian integriti struktur bumbung pusat sains negara. Yang kelima adalah Malaysia Inovasi Sosial ataupun MyIS Community. Dan yang keenam adalah pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Taman Meranti. Kelulusan terhadap projek-projek baru ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan perkhidmatan STI serta penaiktarafan infrastruktur teknologi negara kekal antara yang terbaik. Kebanyakan projek-projek ini juga telah disentuh oleh ahli-ahli yang berhormat dan saya akan jawab secara lebih spesifik lagi selepas ini. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, bajet pengurusan bagi tahun 2023 turut menggariskan pelbagai program pelaksanaan yang mengkhusus bagi pengurusan MOSTI. Sekiranya diteliti berdasarkan Kod Objek Am ataupun OA, terdapat peningkatan yang ketara pada OA 30,000 iaitu peruntukan aset. Walau bagaimanapun, peningkatan ini adalah disebabkan pematuhan kepada carta akaun akruan yang telah dikemaskini oleh Jabatan Akaunten Negara. Selain itu, terdapat peningkatan yang ketara pada peruntukan program khusus iaitu peruntukan operasi syarikat kerajaan di bawah MOSTI. Dan ramai ahli-ahli yang berhormat juga bertanya berkaitan dengan ini. Peningkatan ini adalah berdasarkan keperluan sebenar syarikat-syarikat sebagai contoh, Meranti Corporation Sendirian Berhad sebelum ini dikenali sebagai Teknologi Park Malaysia tidak pernah menerima peruntukan mengurus sejak tahun 2015. Yang kedua, Mimos Berhad untuk menampung kelangsungan operasi termasuk kos-kos overhead dan sebagainya. Dan yang ketiga, Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia atau NIBM yang akan menyokong pelan hala tuju pembangunan vaksin negara dengan pelantikan subject matter expert atau SME berkaitan dengan pembangunan vaksin. MOSTI juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas peruntukan one-off yang berjumlah 9 juta ringgit bagi harta model serta penyelenggaraan dan pembaikan bangunan.
Peruntukan yang diberikan ini dapat dimanfaatkan oleh 5 jabatan di bawah MOSTI. Hampir setiap 5 ini juga Minta laluan yang disentuh berhormat oleh Menteri, ahli-ahli yang boleh? berhormat. Boleh tak? Boleh, yang berhormat boleh. Tadi yang berhormat Timbalan Menteri sebut pasal MIMOS. MIMOS ni sudah ditubuhkan begitu lama. Tapi dalam pemerhatian saya, MIMOS tidak begitu hasil daripada research and development MIMOS. Outcome-nya tidak begitu memberangsangkan. Sebab saya lihat penglibatan MIMOS dalam mencipta dan membangunkan teknologi baru, khususnya dalam E&E, semiconductor dan sebagainya, kita tak terasa. Sedangkan di negara kita banyak multinational, terutamanya Taman Teknologi Tinggi Kulim yang membuat banyak R&D dan mencipta banyak teknologi. Saya tak nampak MIMOS mainkan peranan yang berkesan dan signifikan dalam hubungan ini, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat. Untuk menjawab soalan ahli yang berhormat, sebenarnya peruntukan yang diberikan kepada MIMOS hanya ada peningkatan sedikit saja berbanding dengan tahun sebelum ini, dan kebanyakan itu adalah untuk yang pertama menanggung kos-kos overhead seperti bayaran pengoperasian dan juga untuk membayar kontrak-kontrak yang sedia ada. Berkaitan pula dengan effectiveness MIMOS, saya ada sediakan jawapan itu, yang ada beberapa ahli yang berhormat yang lain juga menyentuh itu, dan saya akan datang kepada subjek MIMOS selepas ini. Saya sambung lagi. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ingin mencadangkan supaya kita lihat sekali lagi, we must review peranan MIMOS dalam memajukan industri elektrik elektronik semiconductor ini. Sebab dia itulah sebenarnya tujuan penubuhan MIMOS. Kita perlu lihat kembali sama ada MIMOS betul-betul memainkan peranan ini. Tidak tak guna setiap tahun kita tambahkan peruntukan, kita bagi peruntukan, tapi kesannya tidak begitu signifikan. Terima kasih. Minta mencela. Terima kasih Yang Berhormat, satu cadangan yang sangat membina dan saya akan ambil perhatian dan bawa kepada kepada perhatian kementerian. Minta mencela Timbalan Menteri. Sini, Pucung. Okey, dipersilakan. Mantan Menteri. Tadi Timbalan Menteri ada kata bahawa Meranti tidak menerima apa-apa peruntukan sejak 2015. Itu adalah betul. Sebab sedangkan Menteri bahawa TPM actually they own a lot of land. Mereka ada tanah yang besar yang di mana mereka boleh monetize dengan tanah tersebut. There's a reason, itulah sebab kenapa saya tanya, kenapa kali ini kita bagi 50 juta untuk pengurusan dan juga 44 juta untuk peruntukan pembangunan. 99 juta untuk satu agensi. Jawapan yang singkat Yang Berhormat adalah walaupun Meranti ini mempunyai land bank yang besar, tetapi kita kalau boleh izin dikatakan, we don't want to take the easy way out by just monetizing the lands right away. Sebab tanah-tanah itu mempunyai potensi yang agak besar dan perancangan panjang Meranti adalah untuk membina ekosistem yang lebih baik untuk pemain-pemain industri tersebut. Jadi di dalam peruntukan ini, dia termasuk juga peruntukan untuk membantu pengkomersialan dan juga peruntukan untuk meningkatkan lagi infra dalam teknologi park. Dan pembangunan infra itu saya yakin boleh menarik lebih ramai lagi pelabur-pelabur dan pemain-pemain industri untuk bantu membangunkan ekosistem di dalam teknologi park kita. This is the reason, izinkan saya, Timbalan Menteri, kita perlu tahu bahawa Meranti bukan real estate player. Supaya kita tidak menggunakan duit rakyat, duit untuk R&D, untuk membangunkan infrastruktur seperti jalan ataupun apa-apa. Saya rasa agak terkejut sebab apa yang kita beri kepada Meranti, maksud ada agensi yang involved dalam R&D akan dapat kurang peruntukan seperti R&D, the whole R&D untuk tahun ini 60 juta.
Equity 55 juta, tetapi Meranti dapat 99 juta. Dan juga Meranti ada banyak agensi lagi buat pengkomersialan. Kenapa kita nak bagi Meranti yang agensi yang baru begitu banyak? Not proven. They are not even a proven agency yet. Begitu banyak. Kita boleh try. Tapi kenapa begitu banyak kita bagi agensi yang satu agensi sahaja? Itu soalan saya. Puan Pengerusi, izinkan saya jawab kepada soalan YB Puchong selepas saya habis poin berkaitan dengan 5 jabatan di bawah MOSTI itu, sebab selepas itu poin yang akan datang pertama adalah poin yang sangat berkaitan dengan YB Puchong. Seperti mana kan yang saya katakan tadi, peruntukan yang diberikan oleh one-off 9 juta itu adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan bangunan dan peralatan berkaitan dengan 5 agensi di bawah MOSTI, iaitu Agensi Angkasa Malaysia 2.5 juta, Kimia Malaysia 3.4 juta, Nuklear Malaysia 2.5 juta, Jabatan Tenaga Atom 300,000 dan Planetarium 300,000. Jadi maka dengan itu saya akan mula dengan soalan yang ditanya oleh YB Puchong dahulu, iaitu berkaitan dengan Meranti, sebab ini sudah ditanya oleh YB Puchong. Untuk makluman ahli yang berhormat, Meranti ini sebenarnya kita bukan bilang kita hanya memberi tumpuan kepada pembinaan infra, tetapi Meranti ini juga peruntukan yang diberikan kepada Meranti, dia merangkumi pelbagai program juga, dan pembangunan infra itu hanya untuk melengkapkan sahaja ekosistem di bawah teknologi park tersebut. Kalau kita lihat di bawah butiran projek, contoh 01300 iaitu berkaitan dengan teknologi park, dan 08000 berkaitan dengan Malaysia Global Innovation Creativity Center. Kedua ini berjumlah 43 juta, tetapi di dalam sini ada beberapa program. 20 juta melibatkan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Taman Meranti. 20 juta sahaja. Tetapi aset itu, tanah itu masih dimiliki oleh Meranti. Berarti dia tidak hilang apa-apa nilai, because the value of the asset is being increased melalui pembangunan infra di kawasan itu. Yang kedua, termasuk juga pelaksanaan program-program yang digariskan di bawah Meranti, sebagai contoh Global Innovation Exchange ataupun GIX, yang terdiri daripada 2 komponen. Yang pertama, Global Market Fit Program untuk syarikat teknologi atau inovatif untuk mendapatkan akses pasaran antarabangsa dengan sasaran 15 buah startup yang berpotensi bagi menembusi pasaran luar negara. Dan yang kedua, My Startup program pendaratan untuk syarikat global yang inovatif dari seluruh dunia untuk menubuhkan hub perniagaan di Malaysia. Dan kedua-dua program ini merupakan core business bagi agensi tersebut. Berkaitan juga dengan National Technology and Innovation Sandbox. 2 Innovation Sandbox akan dilancarkan sama ada maya atau fizikal, serta 70 startups dibantu secara fasilitasi oleh pihak agensi dalam program NTIS dengan peruntukan 3 juta. Yang ketiga pula, di bawah ini juga MOSTI akan meneruskan program International Innovation Hub dengan peruntukan 18 juta bagi pembangunan fasiliti tekno usahawan yang turut melibatkan program coaching, mentoring dan latihan, dan program akses pasaran serta pembangunan IP. MOSTI juga mensasarkan supaya syarikat luar negara, khususnya dari negara ASEAN, menggunakan fasiliti yang dibangunkan dan seterusnya beroperasi di Meranti. Saya juga ingin untuk menjawab soalan daripada YB Bakri, YB Machang, YB Parit Sulung yang telah menyentuh soal pembudayaan STI sepanjang pelaksanaan Malaysia Techlipics. Ini program yang agak besar yang berjaya mencatatkan 1,028,983 penyertaan daripada peserta daripada seluruh negara sehingga masuk ke Malaysia Book of Records. Dan
tambahan juga sebanyak 34.9 Yang Berhormat Timbalan Menteri, boleh saya lalu sedikit? Okey, dipersilakan. Mungkin Yang Berhormat Timbalan Menteri tak sedar bahawa negeri Kedah mainkan peranan yang cukup besar dalam Olimpik. Kedah memenangi 13 hadiah daripada jumlah 25. Ini satu pencapaian yang amat hebat daripada negeri Kedah. Esko-nya saya sendiri, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih ahli yang berhormat. Sebenarnya sedar pemenang anugerah yang paling ramai bukan saja daripada Kedah, tetapi penyertaan yang paling ramai juga daripada Kedah juga. Dan untuk makluman ahli yang berhormat, cawangan yang kedua Pusat Sains boleh Negara jadi MB. di dalam negara kita hanya ada 2 pusat sains negara, satu di KL, yang kedua juga di Kedah. Jadi membuktikan bahawa Kedah ini negeri yang penting dalam agenda pembangunan SDI dan tidak rugilah kita membina infra di sana sebab terbukti melalui penglibatan daripada Techlimpik. Jadi Puan Pengerusi, saya sedar bahawa masa saya telah tamat. Sekiranya Puan Pengerusi mengizinkan, saya boleh jawab kepada soalan-soalan ahli yang berhormat secara bertulis. Ada pendek, Boleh, ada secara pendek saja, YB. bertulis. Terima kasih. YB, ada pendek saja. YB, pasal MIMOS. Ahli-ahli yang berhormat, masalah Soal ialah saya, bahawa wang sejumlah 673,301,200 ringgit Malaysia untuk Kepala B30 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B30 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P30 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P30 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kepala Bekalan B31 dan Kepala Pembangunan P31 di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya terbuka untuk dibahas. Saya baca senarai pembahas. Yang berhormat Batu Kawan, YB Langkawi, YB Libaran, YB Batam Besar, YB Balik Bulau, YB Kanga, YB Lopok Antu, YB Kuala Kedah, YB Hulu Langat, YB Masjid Tanah, YB Kotak Melaka, YB Arau, YB Tenggara. Berhormat Datuk Pengerusi, mana nama saya? Seputih ada. Ada daftar. Itu Arau cakap tiap-tiap hari, tiap-tiap kementerian dia cakap tukar dia bagi saya. Seputih kanti Arau. Itu senarai yang diberi oleh PN WIP. Kalau tak dapat giliran boleh tanya backbenchers chairman ya. DAP sudah tak ada mahu sama seputih. Okey. Yang berhormat Batu Kawan, tak ada dalam Dewan. Saya jemput Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih Puan Pengerusi. Sebelum saya merujuk kepada kod-kod kewangan, saya melihat kepada muka surat 333 Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Bila saya tengok jumlah mengurus dan juga pembangunan hanya 971,256,000. Cuma saya nak bertanya berapa banyak agaknya akan pergi ke Pulau Langkawi, dan peruntukan ini jika dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain, peruntukan yang agak tercorot bagi Kementerian Pelancongan dibandingkan dengan Kementerian Sukan pun Kementerian Pelancongan masih di bawah. Sedangkan Kementerian Pelanconganlah yang banyak membawa income dengan izin kepada Malaysia.
Saya nak merujuk kepada 010200 bahagian kewangan, dan Pulau Langkawi baru-baru ini dilanda hebat oleh kejatuhan ekonomi kerana pelancong-pelancong yang berkurangan. Maka jatuh mengudumlah kereta sewa, kedai makan, hotel, homestay, chalet, bot sewa, ferry dan sebagainya. Terima kasih. Kesian. Terima kasih. Datang Langkawi. Apakah strategi pemulihan oleh kementerian dari segi nak menyelamatkan Langkawi ini? 010500 pembangunan prasarana Muhammad, boleh saya tolong sikit? banyak 2.3 juta. Bilakah kerja-kerja membaiki Langkawi. dan membina jeti yang telah pun dicadangkan dan diluluskan dan di bawah Kementerian Pelancongan? Langkawi, Jeti saya mau Selat tolong Bagan sikit. Pau, jeti Nelayan Teluk Baru, jeti Pelancongan Teluk Baru. You bisik dengan saya sekejap lagi boleh tak? Saya nak tanya, sekarang kerajaan Kedah, Langkawi di bawah Kedah, kerajaan larang ada konsert, Saya tahu dah larang soalan tu minum, nak larang pusing. semua larang. Saya dah Macam tahu mana dah nak pelancong pusing. asing suka datang ke Langkawi? Tak payah jawablah. Dia bangun saya mesti mau pusing. 020100 Dasar Pelancongan dan Hubungan Antarabangsa. Kita nak bertanya kepada kementerian berapa banyakkah peruntukan akan diberikan dari segi promosi dan pemasaran ke destinasi-destinasi Langkawi di peringkat antarabangsa. Kalau dulu kita tengok Going Places magazine yang di dalam MAS tu, boleh dikatakan 2-3 pages untuk Langkawi, tapi baru-baru ni saya tengok dalam Going Places pun dah tak ada dah cerita bab Langkawi ni. Jadi saya nak tanya berapa banyak promosi yang peruntukan promosi yang akan diberikan. 020300 pembangunan industri 5 juta. Sehubungan dengan 5 yang akan bermula pada bulan Mei, saya nak bertanya apakah faedah kepada anak-anak ataupun bangsa Langkawi ini? Kerana baru-baru ini keluar satu iklan untuk nak mencari sukarela semasa 5, dan iklan ini dibuat temuduganya di Pabrika. Jadi anak-anak Langkawi ini tak dibagi peluang langsung untuk kerja-kerja volunteers. Kalau kerja-kerja volunteers pun temuduganya di Kuala Lumpur, maka anak-anak Langkawi melutut di tepi kantang. Saya minta kementerian berbuat sesuatu. 020500 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, berapa banyak diperuntukkan kepada Pulau Langkawi? Soalan yang sama. Kosong 30400 warisan negara 17.3 juta. Kita bercadang untuk membuat satu kompleks yang kita panggil Kompleks Persilatan Warisan dan Budaya Malaysia di Pulau Legenda Pulau Tuba. Saya telah berbincang dengan pejabat daerah, 6 ekar boleh diberikan, dan saya nak mencadangkan supaya dimasukkan ke dalam 030400 supaya menerima cadangan ini, kerana kita tidak ada lagi satu pusat untuk silat khususnya, dan dia menjadi satu tempat yang menarik pelancong-pelancong ke sana. Akhir sekali, baru-baru ini Queen Elizabeth Cruise telah pun membatalkan kedatangan mereka ke Pulau Langkawi kerana ada masalah landing. Cruise ini membawa lebih kurang 5,000 passengers dan kaki tangan. Ringkaskan. Selalunya mereka akan berhenti di Langkawi, lepas itu mereka akan terus ke Phuket. Tahun ini tidak dapat landed di Langkawi sebab masalah yang saya akan berjumpa dengan menteri sendiri untuk menyelesaikannya. Tetapi saya nak dimasukkan ke dalam handset bahawa Langkawi mempunyai masalah ini di antara Resort World dan juga dengan autoriti di Langkawi. Terima kasih Puan Pengerusi. Baik pula hari ini. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Saya jemput Yang Berhormat Batu Kawan. Terima kasih Puan Pengerusi atas kesempatan untuk ambil bahagian. Saya cuma ingin menyentuh tentang maksud bekalan 31 putiran 030000 iaitu pembangunan dan promosi kebudayaan. Batu Kawan dan rakyat negeri Pulau Pinang mengalu-alukan pengumuman dalam Belanjawan 2023 ini kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan telah mengumumkan bahawa 50 juta ringgit akan diperuntukkan untuk tujuan pengurusan dan pemeliharaan tapak warisan di negeri Pulau Pinang, khususnya Georgetown dan juga Melaka sebagai World Heritage Site. Ini menunjukkan keprihatinan dan pengiktirafan Kerajaan Persekutuan terhadap betapa pentingnya tapak warisan dunia sebagai satu aset budaya yang boleh dijadikan satu aset pelancongan seperti mana dibuktikan sepanjang 15 tahun Georgetown dinobatkan sebagai tapak warisan dunia sejak tahun 2008. Walaupun kita tidak tahu bagaimana 50 juta ringgit ini akan diagihkan, kita berharap dapat jawapan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Dan ianya adalah selepas hampir 15 tahun sebelum ini, apabila mula-mula dinobatkan, Kerajaan Persekutuan mengumumkan 50 juta ringgit juga, yang akhirnya 30 juta diberikan kepada negeri Melaka dan 20 juta kepada negeri Pulau Pinang, bukan terus kepada kerajaan negeri tetapi melalui sebuah GLC Persekutuan iaitu Ting City untuk menguruskan 20 juta ringgit itu. Dan kita pun mengakui apa yang dilakukan dengan cuma 20 juta ringgit banyak boleh dilakukan, tetapi namun untuk menguruskan satu tapak warisan dunia adalah memerlukan lebih daripada itu. Dan sebenarnya kerajaan negeri juga memikul tanggungjawab sepanjang 15 tahun ini dan membelanjakan kira-kira 120 juta ringgit untuk menampung kos pemeliharaan, konservasi, penaiktarafan, pembaikan, pendokumentasi, promosi dan pengurusan tapak warisan dunia sepanjang tempoh ini. Dan kita pun menubuhkan Georgetown World Heritage Incorporated sebagai sebuah badan kerajaan negeri dan special purpose vehicle untuk menguruskan tapak warisan UNESCO ini secara profesional dan menjalankan pelbagai program dan aktiviti dalam memastikan kita dapat mengekalkan pengiktirafan ini. Sebab kita dapati di seluruh dunia, walaupun setiap tahun banyak tapak dinobatkan sebagai World Heritage Site, tetapi ada juga dikeluarkan dari senarai kerana tidak dapat menguruskan tapak dengan sebaiknya. Jadi saya berharap 50 juta ringgit yang diperuntukkan ini kita dapat bukti betul-betul bagaimana negeri Pulau Pinang dan negeri Melaka dapat dimanfaatkan dengan peruntukan ini, dan sememangnya kita masih ada banyak rancangan dan aktiviti dan program untuk memastikan pengurusan pemeliharaan Georgetown World Heritage Site ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga kita dapat diiktirafkan sebagai satu pengurus tapak warisan dunia yang baik di Asia Tenggara ini
dan kita akan meneruskan usaha ini untuk memastikan ianya menjadi satu tapak warisan dunia yang unggul di negara dan di rantau ini. Dengan itu sekian, terima kasih Puan Pengerusi. Terima Itu kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Saya jemput Yang Berhormat Libaran. Terima kasih Puan Pengerusi memberi peluang kepada saya dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa pelancongan dan seni kebudayaan. Puan Pengerusi, butiran 010500 pembangunan prasarana. Kita semua sedia maklum, antara sebab utama Malaysia menjadi pilihan untuk dikunjungi oleh pelancong asing adalah kerana kekayaan alam semula jadi, serta kedudukan negara terletak di garis khatulistiwa yang memberikan iklim berbeza berbanding negara-negara Eropah, Amerika dan Asia Barat. Namun begitu, terdapat sedikit masalah yang memerencatkan kemeriahan sektor pelancongan, terutama sekali di kawasan Parlimen Libaran ini apabila kurangnya hotel-hotel di kawasan tumpuan pelancong. Saya berpandangan apabila terdapat lebih banyak hotel-hotel di kawasan tumpuan pelancongan ini, sudah tentu ianya akan menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke Malaysia atau lebih khususnya ke Sabah dan Libaran. Saya menyambut baik peningkatan peruntukan daripada 2.2 juta pada tahun 2022 kepada RM2.3 juta tahun 2023 kepada butiran pembangunan prasarana ini. Saya ingin mengetahui melalui peruntukan sedia ada ini berapakah jumlah peruntukan yang disediakan khusus kepada Parlimen Libaran bagi membangunkan prasarana baru lebih berkualiti bagi menarik lebih ramai pelancong untuk datang ke tempat tarikan pelancong di Libaran. Apakah strategi serta perancangan kementerian bagi menaik tarafkan prasarana pelancongan yang sedia ada khususnya di Parlimen Libaran? Puan Yang Ketua Pengerusi, butiran 0200 perlesenan pelancongan. Kawasan Parlimen Libaran mempunyai lebih daripada 30 buah inap desa atau homestay yang terletak di taman-taman perumahan, contohnya seperti di Taman Permata, Taman Sejati, Taman Sejati Ujana, Taman Pajar Perdana dan pelbagai lagi. Saya merasakan kementerian perlu mempermudahkan pemilik inap desa atau homestay dalam mendapatkan lesen melalui perlesenan ini. Sudah tentu kementerian mudah untuk mengumpul data jumlah pemilik inap desa atau homestay yang berada di sebuah kawasan. Saya yakin dan percaya apabila data ini diperoleh, sudah tentu ianya memudahkan kementerian menyusun atau promosi inap desa atau homestay ini kepada para pelancong. Saya ingin mengetahui menerusi peruntukan sebanyak RM4.2 juta dalam butiran ini, sejauh manakah kementerian mempunyai data inap desa atau homestay yang berdaftar dengan kementerian khususnya di Parlimen Libaran? Serta apakah perancangan kementerian dalam membantu inap desa ataupun homestay dalam mendapatkan serta memudahkan urusan perlesenan? Puan Pengerusi, butiran 020500 Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia LPPM. Kawasan Parlimen Libaran juga turut mempunyai tempat-tempat pelancongan yang menarik seperti di Pulau Silingan, Pulau Libaran, Pulau Tanjung Pisau, Sepiluk Jungle Resort, Rainforest Rekreasi, Ais Adelia Paradise, Taman Buaya Senakan, Labuk Bay, Probiscos Monkey, Sendakan Memorial Park serta Samjaya Mini Zoo yang turut berpotensi untuk menjadi hotspot pelancongan sekiranya ianya dapat dipromosi dan diperkenalkan dengan baik. Namun begitu, saya melihat terdapat isu yang perlu diberi perhatian oleh kementerian, yaitu kekurangan penerbangan ke lapangan terbang Sendakan. Bagaimanakah untuk kita mempromosikan kawasan yang menarik yang berada di Libaran ini sekiranya pelancongan kurang untuk datang ke sini?
Melalui peruntukan sebanyak 155 juta dalam butiran lembaga penggalakan pelancongan, ini saya ingin mengetahui apakah strategi serta perancangan kementerian dalam mempergiatkan promosi kawasan-kawasan pelancongan yang berada di Libaran. Berapakah jumlah peruntukan yang dikhususkan untuk Parlimen Libaran bagi menggalakkan serta merancangkan pelancongan di Libaran? Butiran 030800 Perbadanan Kemajuan Kerap Tangan Malaysia. Saya menyambut baik peningkatan peruntukan di dalam butiran ini daripada 70 juta pada tahun 2022 kepada 73 juta pada tahun 2023 ini. Parlimen Libaran juga turut terkenal dengan pembuatan kerap tangan dari rotan yang terletak di Taman Cahaya yang diusahakan oleh golongan orang kelainan upaya yang menghadapi masalah penglihatan ataupun buta. Saya ingin mengetahui melalui peruntukan sedia ada ini apakah strategi serta perancangan pihak kementerian dalam mempromosikan produk kerap tangan rotan yang diusahakan oleh golongan OKU di Taman Cahaya ini kepada pelancong yang datang ke Libaran. Sekian, terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Libaran. Saya jemput Yang Berhormat Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi yang telah memberi peluang dan ruang pada saya untuk membahas peringkat jawatankuasa bagi Kepala B31 Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Kita bersidang lebih sebulan. Banyak isu telah dibangkitkan. Dari kami tersedia cadangan dan persoalan. Kepada MOTEK kami suarakan. Pertamanya, bagi butiran 030,000 pembangunan dan promosi kebudayaan. Untuk makluman Puan Pengerusi, saya baru balik daripada kawasan sebelum ni meninjau betapa agresifnya penduduk di Padang Besar khususnya dalam agensi untuk pelancongan, bagaimana mereka terlibat untuk mengisi limpahan pelancongan di Perlis. Tak lupa juga saya terlibat juga melihat program-program berbentuk kebudayaan seperti silat, iringan gendang dengan iringan gendang dan memanah tradisional serta pelbagai aktiviti berkaitan kebudayaan. Sudah tiba masanya kita bersama mengangkat kembali kegemilangan kebudayaan Malaysia melalui minggu atau bulan citra kebudayaan secara berkala. Ini bagi mengikat kembali jati diri rakyat Malaysia melalui aktiviti kebudayaan, tidak kira apa bentuk kebudayaan selagi tidak melanggar norma adat budaya Malaysia dan yang paling penting tidak melanggar aturan syariat Islam. Dengan mengikut garis panduan ini, Perlis berjaya meningkatkan pengunjung untuk Pesta Angin Timur 2023 daripada 127,000 pengunjung kepada 333,000 pengunjung. Mungkin kerana kedatangan timbalan menteri kot, kan? Mungkin orang Perlis nak tengok ketampanan timbalan menteri, tapi saya lebih sikitlah. Kan? Cadangan saya untuk kementerian juga boleh menjenamakan semula Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia kepada Perbadanan Kemajuan Seni dan Budaya kerana ia merangkumi sepelbagai aspek termasuk aspek seni. Keduanya, bagi butiran 94,000 pemasaran dan promosi. Malaysia dalam usaha untuk membebaskan ekonomi selepas bergelut dengan pandemik COVID-19, amat wajar kerajaan membantu negeri-negeri yang berteraskan pelancongan dalam memacu kembali ekonomi domestik. Saya mengalu-alukan kementerian untuk bekerjasama dengan negeri Perlis untuk mengimbangi taburan pelancong dalam dan luar negara. Padang Besar berlapang dada dan tangan terbuka untuk menjayakan pelancongan dan kesenian sepadan. Terakhirnya, berkaitan dengan tahap piawaian pelancongan melalui akreditasi Malaysia Tourism Quality Assurance MyTQA. Saya menyokong penuh inisiatif ini kerana bagi pandangan saya, MOTEK perlu lebih agresif dalam melihat perkara ini. Sekiranya memerlukan pelibatan pihak luar atau pakar akademik, lantiklah mereka. Kerana persijilan ini merupakan kaedah kita untuk dipandang sama taraf dengan negara maju dalam bidang pelancongan. Sekiranya ia memerlukan peruntukan besar, maka pohonlah lebihan tu. Kita sangat selesa dengan hospital yang mempunyai akreditasi Persatuan Kualiti Kesihatan Malaysia atau MSQH. Jadi tiba masanya kita selesa melancong sekiranya industri pelancongan dan kebudayaan kita diakreditasi oleh MyTQA. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Padang Besar. Saya jemput Yang Berhormat Palek Pulau. Terima kasih kepada Puan Pengerusi memberi laluan kepada Balik Pulau.
Saya terus kepada butiran 030 100 iaitu dasar perancangan strategik. Saya sebenarnya ingin menyatakan kesedihan saya apabila Jabatan Museum Malaysia, Perpustakaan dan juga Arkib Negara dipisahkan daripada MOTEC dan menjadi terus diletakkan dalam kementerian yang lain. Kerana kita tahu bahawa ia adalah sebahagian daripada ekosistem GLAM, galeri, library, museum dan juga library, archive dan museum. Dia seumpama sebuah rakit. Kalau rakit nak jalan, dia kena ada keempat-empat komponen ini. Kalau satu komponen keluar, maka rakit itu tempang. Jadi saya harap supaya MOTEC dapat membawa semula isu ini, membawa balik ketiga-tiga agensi itu ke bawah jurisdiction MOTEC. Kedua, 0200 pelesenan pelancongan. Saya ingin mohon lagi sekali penerangan ataupun daripada MOTEC mengenai home base tourist license, lesen pelancongan inbound. Kerana antara syarat lesen itu ialah mereka mesti mempunyai pejabat, mereka mesti orang menggajikan beberapa pekerja dan sebagainya. Adakah home base tourist agent ini boleh dibenarkan? Ketiga, 030400 warisan negara. Kita dengar tadi Batu Kawan bercakap mengenai beberapa peruntukan kepada Pulau Pinang dan juga kepada Melaka. Saya ucap terima kasih kepada Perdana Menteri kerana mengiktiraf tapak warisan dunia Melaka dan Pulau Pinang. Namun begitu, kita mempunyai beberapa tapak warisan dunia yang lain dan yang selalu saya sebut di mana Lenggong, tapak warisan dunia Lenggong, kesepian, tidak ada aktiviti yang menarik di situ. Dan saya harap supaya tumpuan juga, peruntukan juga harus diberi kepada Lenggong dan juga beberapa tempat lain seperti Mulu dan Kinabalu. Mulu dan Kinabalu, Sarawak dan Sabah juga memerlukan satu peruntukan khas untuk pemeliharaan dan pemeliharaan dan pelindungan warisan negara. Berkenaan dengan butiran yang sama, saya juga ingin bercakap mengenai KLCCD. KLCCD ini ialah satu master plan yang telah dihasilkan oleh Think City, iaitu KL for Creative and Cultural and Creative District, di mana kita nak membangunkan semula beberapa tempat di KL untuk pembangunan kebudayaan dan kesenian. Kita tahu bahawa KL is a multiculturalism dan ia merupakan hub kepada kreatif industri serta banyak lagi international connection dan sebagainya. Jadi kita harap supaya warisan negara mendapat Jabatan Warisan Negara melalui Think City mendapat peruntukan khas untuk membangunkan KLCCD ini. Kemudian keempat, berkenaan 030100 dasar dan perancangan strategik, saya ingin bertanya apakah status dari segi DAKEN, dasar kebudayaan negara, yang bukan melibatkan hanya MOTEC dan agensi di bawah MOTEC, tapi juga melibatkan kementerian lain seperti KKD, KBS, KPWKM, kerana ini akan membawa kepada peningkatan pada demand and supply produk dan khidmat para penggiat seni dalam jangka panjang. Baik, seterusnya ialah 030200, iaitu hubungan antara bangsa kebudayaan. Saya ingin bercakap mengenai cultural diplomasi. Apakah rancangan untuk mengadakan cultural attaché di kementerian-kementerian, di embassy apa? Kedutaan Malaysia di negara-negara asing, yang di sini kita boleh lihat bahawa cultural attaché ini ialah sama status dengan immigration ataupun defence attaché ataupun education attaché. Apakah rancangan? Sebab kita perlu mempromosikan cultural diplomasi ini. Penting. Kita macam Okinawa, dia juga ada pembuatan batik. Dia Pulau Ryukyu tu, dia juga pernah jumpa satu keris yang dipercayai daripada Melaka, dijumpai di Istana Surijo. Jadi dia ada banyak common diplomasi. Okey,
Puan Pengerusi, saya tahu ya, masa dah habis. Satu lagi. Iaitu 040500 permakasaan sektor pelancongan kebudayaan dan warisan. Saya tak nampak mana usaha untuk pendigitalan beberapa benda yang berada di bawah MOTEK. Adakah MOTEK mempunyai perancangan untuk usaha pendigitalan berpusat, centralized digitalization? Satu platform untuk akademia, untuk artis, untuk artisan, untuk performing art, archiver yang diiktiraf oleh UNESCO ya, atas nama inisiatif digitalisasi. So, data seperti high resolution photos of textile, artworks, artifact 2D, 3D scans objek seperti bangunan warisan dan data tarian juga performing art, music, pottery juga boleh dimasukkan dalam satu centralized digitalization platform. Jadi saya minta supaya MOTEK dapat menjawab. Banyak lagi saya nak bawa tapi disebabkan kekangan masa saya habis di sini. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberi laluan kepada Balik Pulau. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya jemput Yang Berhormat Kanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Yang Berhormat Tuan Pengerusi, perbahasan saya adalah berkaitan Undang-Undang Perbekalan 2023 B31/P31 Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Perlis merupakan negeri yang sepadan dengan Thailand. Setiap minggu, berpusu-pusu rakyat Malaysia menyeberangi Thailand. Jadi, kita cuba ubah kaedah. Kalau boleh kali ini kita nak orang Thailand pula berpusu-pusu datang melancong di Malaysia. Jadi butiran 01100 program penyediaan peningkatan kemudahan pelancongan. Bajet 2023 adalah sebanyak RM30 juta. Jadi pelancong tempatan dan antarabangsa amat penting untuk Perlis memandangkan negeri ini merupakan pintu masuk ke Pulau Legenda, Langkawi dan juga pintu masuk ke Thailand. Jadi mohon pihak MOTEK membantu bagi membangunkan Kuala Perlis dari segi infrastruktur, terutamanya di jeti Kuala Perlis dan pantai Pulau Ketam. Di kawasan perkampungan Titi Tok Bandar, Kayang juga merupakan satu kawasan yang cantik di mana terdapat sungai yang menyaliri kawasan sawah padi, di mana ini boleh dijadikan sebagai satu produk pelancongan yang menarik bagi negeri Perlis. Seterusnya, Perlis juga terkenal dengan Taman Anggur. Anggur ni kalau nak ingat susah juga nak tanam di kawasan panas. Tapi Perlis mampu untuk ditanami dengan tanaman anggur. Ia juga adalah sebagai pelancongan agro. Jadi mohon MOTEK untuk melihat kawasan di sekitar Taman Anggur untuk menjalankan sedikit prasarana. Butiran 02800 program peningkatan kemudahan homestay. Bajet kementerian adalah sebanyak RM4.3 juta. Perlis menghadapi ledakan pelancong ketika musim cuti sekolah. Bilangan homestay tidak mencukupi dan tidak cukup menarik dari segi keselesaannya. Mohon MOTEK memberi bantuan khususnya homestay di kawasan ujung bukit Bintong Perlis, di mana homestay ini dipunyai oleh koperasi dan juga penduduk di sekitar. Butiran 49000 Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan Malaysia. Bajet 2023 RM800,000. Cuma saya nak tanya MOTEK lah kenapa bajet ini adalah terlalu rendah. Baru-baru ini saya ada melawat ke pameran kraf tangan MOTEK. Apa-apa tahniah untuk MOTEK kerana menjalankan satu pameran ataupun majlis yang menarik untuk pelancong-pelancong tempatan dan juga antarabangsa. Butiran 94000 pemasaran dan promosi.
bajet sebanyak 28 juta. Adakah Motek melalui Perbadanan Kemajuan Kraftangan menjalankan promosi yang sewajarnya bagi mengangkat seni kraft di Malaysia, terutamanya seperti Perlis, di mana di kawasan perniagaan padang besar banyak seni kraft dari negara jiran. Jadi kita kena perkuat ataupun perkasakan kraft tempatan untuk bersaing dengan kraft dari negara jiran. Butiran 0300 pengurusan acara, bajet tak banyak, RM 1.4 juta. Mohon Motek membantu Perlis kerana insyaAllah terdapat satu acara besar yang akan dicadangkan di kawasan Parlimen Kanga, iaitu Dragon Boat International di kawasan Kuala Perlis. Jadi diharap ia dapat membantu Perlis dari aspek sport tourism ataupun pelancongan sukan. Boleh minta sekejap, Kang? Boleh? 30 saat. Hanya tinggal 6 saat. Macam mana bagi 30 saat? Tapi Kang dah bagi 30 saat. Okay, bolehlah Puan Dia Pengerusi. bukan speaker. Puan Pengerusi, tadi Masa saya nak dah celah pasal saya tengok Kang begitu khusyuk dalam menyampaikan hujah mereka. Saya nak sentuh pasal homestay. Puan Pengerusi, saya nak tanya pada pihak kerajaan, ada tidak peruntukan khas kepada mana-mana homestay yang terdapat di dalam negara kita? Kerana pengurusan homestay ini, Puan Pengerusi, tidak ada peruntukan khas, maka homestay itu akan mendatangkan imej yang tidak baik kepada negara. Terutamanya peruntukan bagi menaik taraf infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan infra bagi pelancong-pelancong dalam negeri khususnya. Terima kasih Kang Puan Pengerusi. Terima kasih Jelebu. Setuju sangat-sangat dengan apa yang disebutkan oleh Jelebu dan masukkan dalam ucapan saya. Jadi sesudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Saya jemput Yang Berhormat Lubuk Antu. Terima kasih Puan Pengerusi kerana membenarkan saya turut serta dalam pembahasan peringkat jawatan kuasa belanjawan 2023 Kepala B dan P 3/1 Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Saya ingin menyentuh mengenai butiran 02800 Program Peningkatan Kemudahan Homestay. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, daerah Lubuk Antu amat terkenal di Sarawak sebagai sebuah destinasi pelancongan yang kaya dengan keindahan alam semula jadi, hutan tropika seperti yang ada di Taman Negara Batang Air dan Taman Hidupan Liar Lanjak Entimau, selain daripada produk-produk hutan dan perikanan air tawar. Selain itu, terdapat pelancong dari dalam dan luar negara yang berkunjung ke Lubuk Antu untuk melihat sendiri keunikan budaya dan kehidupan tradisi masyarakat Iban di Rumah Panjang yang menawarkan kemudahan homestay. Aktiviti pelancongan ini sedikit banyak menyumbang kepada merancakkan sumber pendapatan kepada penduduk tempatan di Parlimen Lubuk Antu. Dalam hal ini, saya ingin bertanya kepada Kementerian, apakah bentuk bantuan yang disediakan dalam Belanjawan 2023 kali ini untuk membantu dan menambah baik program homestay di rumah-rumah panjang? Adakah terdapatnya latihan yang disediakan untuk mengendali kemudahan dan program homestay di rumah-rumah panjang bagi melatih mereka untuk memberi layanan dan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelancong? Serta apakah usaha kementerian untuk membantu mempromosi program homestay di rumah-rumah panjang ini di peringkat nasional dan antarabangsa? Seterusnya, Puan Pengerusi, saya ingin menyentuh butiran 01900 Pembangunan Ekoturism dan butiran 01100 Program Penyediaan Peningkatan Kemudahan Pelancongan. Untuk makluman Puan Pengerusi, di kawasan Lubuk Antu juga terdapat sungai-sungai yang mempunyai kawasan hamparan batu sungai dan air terjun yang sangat cantik dan sesuai dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan di Sarawak. Kawasan hulu sungai dan air terjun ini amat sesuai untuk pelancong yang inginkan aktiviti outdoor seperti perkemahan dan jungle trekking dengan izin. Namun demikian, ketiadaan akses jajaran jalan membuat kawasan hulu sungai ini sukar dibangunkan sebagai destinasi eko pelancongan. Justru saya ingin mendapat pandangan kementerian. Adakah pihak kementerian mempunyai cadangan untuk serta cara yang terbaik untuk mencapai win-win solution dengan izin
dalam keperluan untuk menyediakan akses jalan ke kawasan air terjun dan hulu sungai untuk eko pelancongan tanpa perlu memusnahkan kawasan hutan di sekelilingnya. Maka saya berharap pihak kementerian dapat bekerjasama dengan kemajuan desa dan wilayah dalam hal ini. Puan Pengerusi, besarlah harapan saya supaya kawasan hulu sungai dan air terjun di Lubuk Antu ini dapat dibangunkan sebagai sebuah destinasi perkemahan dan aktiviti outdoor seperti mana yang terdapat di kawasan Janda Baik, Kuala Kubu Baru dan Gopeng, di mana jeram dan air terjun di kawasan-kawasan ini amat popular kerana ianya mudah diakses melalui jalan. Dengan kesempatan ini, saya juga ingin mencadangkan kepada kementerian untuk membina sebuah kawasan waterfront dengan izin di Pekan Engkeli yang terletak di tepian sungai bagi menggalakkan pelancong untuk berkunjung di pekan ini selain berfungsi sebagai tapak aktiviti dan kebudayaan dan kesenian. Ia juga salah satu usaha membangunkan Pekan Engkeli yang terkenal dengan batu nabau dan tokong tua pekong yang pertama di kawasan Engkeli. Betul lupa. Terima kasih kepada Puan Habil Lubuk Antu. Terima kasih pengurusi. Saya ingin menekankan butiran 01900 seperti yang telah disebutkan oleh Yang Mohd Lubuk Antu berkenaan dengan pembangunan ekoturism. Di kawasan Batang Lupa ada satu kawasan yang kita kenali sebagai Maludam National Park. Ini adalah merupakan salah satu taman negara yang berada di kawasan Batang Lupa. Saya berharap pihak kementerian melalui jabatan ataupun kementerian ini melihat taman negara ini dan menyelenggara fasiliti yang berada di taman negara ini kerana taman negara ini merupakan terdapat satu habitat yang hanya tinggal di dunia pada masa kini iaitu red-banded langur. Kalau kita di Sarawak kita cakap itu kera kepala merah. Ini yang terdapat di Taman Negara Maludam. Dan saya ingin menyentuh butiran 0400300 berkenaan dengan program-program di kementerian. Saya mohon untuk kementerian melihat program-program ataupun aktiviti-aktiviti di kawasan Parlimen Batang Lupa untuk diangkat sekaligus dapat dimasukkan ke dalam, kalau tidak pun ke dalam kalender pelancongan. Terima kasih. Baik, Batang Lupa. Okey, saya mohon masukkan dalam ucapan saya. Masa sudah tamat. Ya. Satu je penutupan. Akhir sekali penutupan. Dia simple. Satu ayat. Satu ayat. Oleh itu, Puan Pengerusi, saya pohon agar Kementerian Pelancongan dapat sendiri turun ke Lubuk Antu dan melihat keindahan Lubuk Antu sendiri. Dan saya memohon agar bajet kali ini dapat diberikan kepada Lubuk Antu dari segi ekoturism. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lubuk Antu. Saya jemput Yang Berhormat Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Pengerusi. Butiran 040300 Program Penggalakan Pemasaran, Promosi dan Acara Pelancongan Seni dan Budaya. Kerajaan telah membawa satu perubahan untuk butiran ini dengan memberi kenaikan peruntukan drastik daripada RM72 juta kepada 293 juta. Saya ingin bertanya berkenaan dengan pecahan dan perincian yang disusun oleh kerajaan untuk butiran ini. Sedia maklum, jelas dalam perancangan kerajaan, agenda pertumbuhan ekonomi negara perlu terus diberi tumpuan bagi memperkasa industri dan perniagaan terutamanya dalam bidang pelancongan seni dan budaya. Selanjutnya saya ingin mendapatkan penjelasan berkenaan berapakah jumlah peruntukan untuk program penggalakan, promosi dan acara pelancongan yang berfokus untuk luar negara. Negara manakah yang bakal menjadi pilihan kerajaan untuk dipasarkan? Selain itu, saya mencadangkan agar program dan usaha yang dibuat perlu diperbanyak di bahagian sektor pelancongan negara selaras dengan Tahun Melawat Malaysia 2025 yang menyasarkan ketibaan 23.5 juta pelancong. Kerajaan perlu mempergiat promosi bagi menarik lagi pelancong untuk melawat Malaysia dan menggalakkan rakyat Malaysia untuk melancong dalam negara. Puan Pengerusi, butiran 040700 Islamic Tourism Centre ITC. Bagaimanakah dengan RM2 juta? ITC ini akan meneruskan operasinya
Pusat Pelancongan Islam ITC dikenali dengan misinya untuk meletakkan Malaysia sebagai hub global bagi pelancongan Islam dan hospitality bertaraf antarabangsa dan berkualiti. Komitmen ITC untuk mengembangkan lanskap pelancongan Islam melalui kerjasama dan perkongsian dengan pihak berkepentingan industri dan penjenamaan yang kukuh amat dipuji. Oleh itu, saya mencadangkan untuk butiran ini dipertingkatkan peruntukannya. Kemajuan dan kejayaan yang dicapai oleh ITC pada hari ini telah memberikan gambaran yang baik serta mengukuhkan reputasinya di arena antarabangsa sebagai titik rujukan dalam semua perkara yang berkaitan dengan pelancongan Islam. Apakah daya usaha dari pihak kementerian untuk mengenal pasti institusi pendidikan seperti institusi pendidikan pondok yang dilihat berpotensi untuk dipromosikan sebagai produk pelancongan Islam melalui pelancongan pendidikan? Ini juga boleh disertakan dengan usaha menarik pelajar luar datang ke Malaysia. Pusat pengajian dan institusi pondok yang dijadikan pusat pelancongan ini bukanlah diubah secara keseluruhannya, tetapi sekurang-kurangnya boleh dijadikan penginapan supaya orang dapat datang melawat pelajar-pelajar dan melihat budaya dan gaya pengajaran di situ dari luar negara, terutamanya dari negara-negara Asia. Puan Pengerusi, butiran 040800 penyelenggaraan dan pembaikan. Di Kedah terdapat beberapa tempat bersejarah yang dijadikan sebagai tempat lawatan dan pelancongan. Pertama, saya ingin membangkitkan berkenaan Muzium Padi berhampiran Gunung Kriang yang terletak di anak bukit yang kini menjadi tarikan utama pelancongan di Kedah. Ia turut dikenali sebagai Jelapang Padi Malaysia yang menggambarkan sejarah, cara hidup dan keunikan musim penanaman padi di Kedah Darul Aman. Soalan saya, bilakah kali terakhir penyelenggaraan dan pembaikan dilakukan untuk Muzium Padi ini? Berapakah peruntukan yang disusun oleh kerajaan bagi menyelenggara Muzium Padi untuk meningkatkan lagi keselesaan pengunjung yang hadir? Seterusnya, saya memohon kerajaan juga memberi perhatian kepada tempat bersejarah lain di Kedah seperti Balai Seni di daerah Kota Star yang merupakan sebuah bangunan yang menjadi nadi kepada semua aktiviti-aktiviti kebudayaan dan seni dalam negeri. Kemudian Muzium Diraja Kedah dan Balai Islam dan Balai Seni Kedah juga adalah bangunan bersejarah yang pernah menjadi sebuah istana yang didiami oleh beberapa orang sultan Kedah. Tempat-tempat ini menjadi mercu tanda untuk mereka yang ingin melancong ke Kedah dan memberi nilai tambah kepada negeri ini. Oleh itu, saya mengharapkan kerajaan memberi peruntukan untuk dilakukan penyelenggaraan dan pembaikan kepada bangunan-bangunan bersejarah ini. Puan Pengerusi, butiran 020400 Pusat Pelancongan Malaysia. Saya ingin bertanya berkenaan manifestasi kerajaan untuk menjadikan Kuala Kedah sebagai pusat destinasi pelancongan masakan laut di Malaysia dengan sumber warisan dan tarikan semula jadi yang pelbagai di samping kemudahan infrastruktur berkaitan yang baik. Kuala Kedah mempunyai potensi yang amat besar untuk dibangunkan sebagai destinasi pelancongan yang baru. Justru pembangunan Kuala Kedah sebagai satu destinasi pelancongan mampu menyumbang manfaat dan faedah yang dapat membantu penduduk setempat, terutamanya dalam meningkatkan taraf sosioekonomi mereka. Kuala Kedah juga merupakan kawasan perkampungan nelayan yang didiami di sekitar laut. Nelayan-nelayan ini menangkap ikan di perairan Selat Melaka dan di Laut Andaman. Kemudahan untuk memperoleh makanan laut menjadi satu kelebihan kepada penduduk di sini. Oleh itu, kerajaan seharusnya memberikan bantuan kemahiran dan idea untuk membantu para nelayan dan penduduk sekitar bagi menarik pelancong ke Kuala Kedah menjadikan destinasi pelancongan masakan laut secara rasminya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya jemput Yang Berhormat Hulu Langat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Badani. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi kerana membenarkan saya untuk bersama-sama membahaskan bajet 2023 di peringkat jawatan kuasa. Saya terus pergi kepada butiran 01100. Saya nak bercakap soal berkaitan dengan Hulu Langat. Hulu Langat ni dia ada macam-macam. Cuma laut dia tak ada kat Hulu Langat ni. Sebab itu saya nak minta kepada Kementerian Pelancongan, tolong tengok Hulu Langat ni betul-betul. Sebab Hulu Langat ni dia ada empangan. Kita ada dua empangan. Empangan Semenyih dan juga empangan Pansun. Kita juga ada gunung.
Jelebu, kita ada gunung di Hulu Langat ni. Jelebu ni jiran saya. Hulu Langat, Jelebu. Cuma masalahnya jalan nak pergi ke Jelebu tu tutup sekarang ni. Sebab tanah runtuh dulu. Tak dibaiki-baiki lagi. Jadi kita nak minta juga kepada pihak kerajaan supaya baiki jalan tu. Supaya bila sanggah Jelebu, bila sebut Jelebu dia bangkit pula. Saya tak habis lagi nak menyebut dia. Masa 5 minit dia buat Jelebu. Tak apa, tak apalah, saya bagi sikit. Saya bagi. Butiran berapa? Butiran pun tak sebut Hulu Langat. Hulu Langat sebut Jelebu tadi. Saya bukannya pasal pelancongan, tapi jalan ni pun pasal pelancongan. Parit Buntar ni masalah kenapa ni Parit Buntar? Saya sebut tadi tu. Tak apa. 01100 saya sebut tadi. Baru sebut. Telinga ada korek sikit lah. Telinga ada korek sikit. Ni jadi masalah je ni. Hati tak cantik. Saya tak kacau dia. Teruskan perbahasan. Tak apa Hulu Langat. Tak apa. Saya bagi ke Hulu Langat ialah selesaikan. Masalah itu awak dah baca dah. Dia punya tadi tu, dia punya butiran dia tu kan. Dia boleh saya saya baca. boleh bagi masa kat saya. Hulu Langat. Boleh bagi masa saya sikit. Dah tinggal 3 minit ah. 3 minit. Hulu Langat. Tak ada bondo dia nak sebut ni lagi nak sebut berkaitan dengan Hulu Langat ni. Pucuk Borneo kita minta selesaikan sikit. Sikit je. Kalau macam Hulu Langat sikit, macam okey. ni Tuan Pengerusi kena bagi 30 minit ni. 2 minit tinggal. Kita sama selesaikan. Tak kacau. Jelebu tak kacau lah sebab dia sahabat saya. Ni Sebab Pucuk Borneo UMNO sahabat. sekarang ni kawan kita. Okey, bagi sikit boleh? Boleh. Jelebu Okey. Pucuk Borneo tu apa pula dia nak tu? Saya minta sikit je. Minta sikit je. Okey, terima kasih. Hulu Langat, Jelebu duduk dulu. Kalau bilah susah saya macam ni kalau bilah. Ni Hulu Boleh Langat. saya kacau Hulu Langat? Ni dia dah bagi laluan. Saya nak kacau. Ahli-ahli yang berhormat, kalau tak mau bahas sila duduk. Mau bahaskah? Kalau tak mau bahas sila duduk. Kalau mau bahas Hulu Langat teruskan. Masa tinggal 2 minit sahaja. Pengurusi jangan marah saya, pengurusi. Marah yang kacau-kacau saya tadi tu. Saya nak Pengurusi. sebutkan bahawa kita di Hulu Langat ni, kita macam-macam kawasan-kawasan Pengurusi. pelancongan yang boleh kita bangunkan. Pengurusi, tadi Hulu Langat dah bagi laluan pada saya. Jadi pengurusi bagilah pada saya sekejap. Masa tinggal 2 minit. Hulu Saya Langat sebut mau Hulu bagi Langat atau tadi tidak? sebut pasal jalan tadi untuk makluman Hulu Langat. Hulu Langat juga adun bagi negeri Selangor. Yang belah Negeri Sembilan kita dah repair. Yang belah Selangor ni tak repair. Saya nak minta InsyaAllah. Saya ingat Menteri Besar saya pun dengar tu. Kita tumbangkan Selangor. Saya ingat Menteri Besar. Arau. Macam dia ingat nak tumbang ke Selangor ni macam makan popcorn kau. Baik, Tuan Pengerusi, saya nak sebutkan Hulu Langat dia banyak kawasan pelancongan yang boleh kita majukan. Selain daripada itu, Hulu Langat ini juga adalah merupakan kawasan destinasi. Saya tak bagi dia. Baru ni dia belanja saya makan. Jadi masalah pula ni. Tak bagi laluan. Sila duduk. Arau duduklah Arau. Arau pun dengan ceritanya pun dah beli rumah kat Langat ni. Sama macam Pendang. Dengan cerita macam nak bertanding dekat Semanggi Alamat tu. saya baru sekarang di Hulu Langat. Okey, saya nak habiskan. Ada sikit je lagi. Hulu Langat ni juga adalah kawasan dusun buah-buahan. Hulu Langat ni juga adalah merupakan kawasan dusun buah-buahan. Durian Hulu Langat ni sebenarnya adalah antara durian yang paling sedap dalam dunia. Selain daripada balik pulau. Kemudian yang ketiganya saya nak menyebutkan, kita mengalu-alukan tuan speaker yang baru. Kemudian yang ketiganya saya nak sebutkan, Hulu Langat ni juga adalah merupakan destinasi orang kaya bersikal, Pendang. Pendang nak duduk Hulu Langat, akhlak kena baik-baik sikit. Saya minta. Tahu? Hulu Langat pergi perangai kena elok sikit nak duduk Hulu Langat. Saya minta ni Hulu Langat ni dia jadi kawasan kayuh bersikal. Ni. Sampaikan satu Yang banjir hari tu macam mana banjir? Siti Nurhaliza pun kayuh bersikal dekat Hulu Langat. Selain daripada itu, Hulu Langat ini juga terkenal dia banyak suku kaum. Ya. Yang ini Arau, kan kita dah berjanji pasal Gunung Muang. Yang mata Arau, kita kan dah Gunung berjanji Muang dalam Hulu Langat. Arau, kejap, saya habiskan kejap. Sikit je. Hulu Langat ni pun dia banyak suku kaum. Ada Minangkabau, ada Banjar, ada Mendeleng, ada Jawa. Ada orang Kunci. Jadi kerajaan nak kena tengok juga. Sebab suku-suku kaum ni dia ada adat dia. Ada budaya dia. Ada makanan dia. Ada pakaian dia. Ada tradisinya. Kita kawan bagi lalu sikit. Kita jadikan sebagai desti pelancongan. Kita kawan Hulu Langat. Takkan tak bagi. Bagilah sikit, bagi sikit. Hulu Langat suruh kawan apa Hulu Langat? Tolong bangkitlah kawasan yang Hulu Langat Jawa ke? Alan dia dah repair, dah baiki ke kawasan yang banjir, Sungai Lui apa tu semua teruk dari tu ni masa. Dah. Baru ni Menteri Agama datang.
bagi rumah. InsyaAllah jalan sekarang ni kita nak lebarkan jalan tu. Sebab bila kita nak tahu Pendang nak datang ke Hulu Langat ni, kita lebarkan daripada satu lorong, kita lebarkan kepada 2 lorong. Terima kasih. Nanti Pendang perangai kena elok masuk ke Terima Langat kasih. ni. Saya bukan orang Jawa, Pak Muntah. Saya orang Minangkabau. Terimpik biar di atas, terkurung biar di luar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Patutlah pun. Saya jemput Masjid Tanah. Terima kasih Tuan Speaker. Susah benar Lopez Hulu Langat bila bercakap ni. Speaker, point Tuan of Speaker, order, saya Speaker. ingin menyentuh Point of order, Speaker. Ya, Jelebu. Speaker. Point of order mana tu? Alamak, saya tak jumpa, Speaker. Tak boleh kena baca lo. Pandangan, boleh pandangan, Speaker. Tak boleh je, baca. Pandangan. Tak boleh. Tak boleh. Kena standing order mana tu? Tak boleh, Speaker. Saya cari sekejap. Okey, cari dulu. Okey. Alah, hai. Jelobu tu lah dia. Kali tengok dulu dalam buku tu sebelum bangun. Okey, saya ingin menyentuh tentang butiran 02800 yang melibatkan tentang homestay yang mana telah pun disentuh oleh Jelebu sebentar tadi juga. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga kebahagiaan pada pihak kementerian kerana memberikan saya kira peruntukan yang sangat signifikan untuk segmen homestay pada tahun ini, dan saya harap dengan adanya kemasukan peruntukan itu akan lebih banyak lagi program-program di peringkat homestay yang diberikan kepada akar umbi yang dapat membantu merancakkan lagi operasi homestay mereka. Cuma saya ingin bertanya kepada kementerian, adakah terdapat geran padanan diberikan kepada homestay ini? Dan almaklumlah sebelum pandemik rumah dalam keadaan baik, tandas dalam keadaan baik, tetapi hari ini mungkin selepas pandemik dah 3 tahun berlalu, cat dah mula luntur. Adakah terdapat bantuan secara infrastruktur kepada homestay ini? Dan saya juga ingin melihat apakah perancangan pihak kementerian kepada dalam mendaftarkan homestay yang masih lagi tidak berdaftar dengan pihak kementerian. Dan selain daripada itu juga saya ingin mencadangkan lebih banyak kursus digital kepada pihak pengurusan homestay, kerana hari ini dalam operasi homestay ini semua memerlukan dari segi bentuk kewangan secara digital, dan kalau mereka tidak didedahkan dengan budaya digital, saya khawatir mereka juga akan ketinggalan. Dan seterusnya saya ingin menyentuh butiran 01100 program penyediaan peningkatan kemudahan yang meningkat sangat tinggi, dan saya harap pihak kementerian juga dapat melihat Parlimen Masjid Tanah untuk dari segi destinasi dan juga kemudahan-kemudahan untuk pelancong daripada luar negara. Dan seterusnya saya ingin juga menyentuh tentang 50 juta yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri sebagaimana yang telah disentuh oleh sahabat kita Batu Kawan sebentar tadi. Melaka berkongsi dengan Pulau Pinang dengan apa yang telah disenaraikan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang, disenaraikan oleh Kerajaan Negeri Melaka terlalu banyak, dan 50 juta itu tidak cukup, Tuan Speaker, untuk dilaksanakan program-program untuk menerus pelihara tapak warisan dunia yang telah pun diiktiraf oleh UNESCO. Dan seterusnya saya ingin menyentuh butiran 03000 iaitu berkenaan dengan pembangunan dan juga promosi kebudayaan yang mana agak tinggi, lebih kurang dalam 10 juta. Saya ingin tahu apakah terperinci serta perancangan bagi program-program mempromosikan kebudayaan, termasuk di dalam mempromosikan living arts yang dapat dipertontonkan secara berterusan kepada umum, seperti contoh Mak Yong, seperti contoh di K Barat. Dan saya juga melahirkan kedukaan saya sama dengan mantan Timbalan Menteri Motek kerana ketiadaan 3 agensi iaitu Perpustakaan, Arkib Negara dan juga Museum di bawah Motek. Kalau dapat dikembalikan supaya ada aura dan memberikan satu yang hebatlah kepada Motek. Tak bermakna 3 ni kalau tiada di dalam Motek. Dan saya juga ingin menyentuh di bawah butiran 030,700 iaitu Lembaga Pembangunan Visual Negara, yang mana kalau kita tengok dewasa ini banyak anak-anak muda menzahirkan kreativiti mereka melalui lukisan di dinding, dan di Masjid Tanah juga saya memanggil Art Battalion untuk melukis mural, dan mana sentuhan mereka cukup cantik sekali, terutama sebagaimana
bangunan yang ada di dinding IJN. Dan soalan saya kepada Motek, adakah dana dan juga ruang dinding berskala besar untuk mengeksploitasikan lukisan seni di seluruh Malaysia dan di sekitar bandar Kuala Lumpur dan juga bandar-bandar besar, dan adanya program kerjasama serantau dalam luar negara untuk mempamerkan seni mural negara, dan juga mengadakan ruang serta seni mural untuk diketengahkan kepada sektor-sektor lain, dan seni lukisan mural ke produk ataupun servis digital yang boleh dipelbagaikan di dalam pelbagai medium. Dan teknologi juga boleh menjadikan seni mural ini lebih beriterasi, malah boleh menjaminkan pendapatan yang lumayan kepada anak-anak muda. Dan dalam konteks ini saya ingin tahu apakah kolaborasi dengan pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi dalam melahirkan kita punya artis-artis seni yang boleh menjana pendapatan sendiri dan menjadi usahawan yang hebat dalam melahirkan karya dan juga menjual karya-karya mereka dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Dan adakah pihak Motek juga mempunyai dana kebajikan berskala fokus ke arah seni lukisan jalanan, iaitu bantuan kemasyarakatan untuk menguruskan kehidupan seni ini? Kerana Tuan Speaker, apabila pandemik menghimpit negara kita, ramai anak-anak seni yang kehilangan pendapatan. Jadi mereka ini harus bangkit dan menjual karya mereka, dan mereka ini harus diberikan perhatian kepada mereka. Saya tak sempat. Cuma saya last point untuk MySep ni, saya harap MySep di bawah butiran tapi MySep lah, yang mana hari ini perlu diberikan dana yang banyak untuk mereka membina program-program di peringkat antarabangsa, kerana ini cukup penting sekali ke arah Malaysia, tahun melawat Malaysia pada tahun 25. Kalau kita tak dapat berikan peruntukan yang banyak, macam mana kita nak bawa program-program berskala antarabangsa ke Malaysia dan sekaligus melahirkan pendapatan yang lumayan, sebagaimana sejak pada 2011 lebih kurang 18.8 bilion hasil pendapatan MySep ke Malaysia. Itu saja. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih. Saya jemput Kota Melaka. Datuk Pengerusi, saya merujuk kepada butiran B 020300 Pembangunan Industri. Berdasarkan kepada laporan